Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid. Sebelum cikgu nak mulakan pembelajaran pada hari ini, cikgu nak kenalkan cikgu dulu. Nama cikgu ialah Hamidah, boleh panggil cikgu Midah. Topik untuk pembelajaran kita pada hari ini ialah nombor bulat. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid akan dapat membaca, menyebut dan menulis nombor bulat dari 1 hingga 100,000 dalam angka dan perkataan. Objektif kedua kita iaitu murid dapat mengetahui nilai tempat dan nilai digit bagi nombor bulat dari 1 hingga 100,000. Baiklah, kita akan mulakan dengan subtopik pertama iaitu membaca, menyebut dan menulis nombor bulat dari 1 hingga 100,000. Sebelum kita nak pergi macam mana cara kita nak baca, sebut dan tulis, kita tengok dulu apa itu nombor bulat. Nombor bulat ialah nombor-nombor 0 hingga 9 dan seterusnya. Dan sebaran nombor bulat boleh dibina daripada nombor 0 hingga 9. Di sini cikgu sertakan tabel. Ini dia nombor bulat dalam perkataan dan angka. Tengok kat sini. Sifar, ini cara kita nak tulis dalam perkataan. Ini pula dalam angka. 1, ini dalam angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pastikan ejaannya betul kalau dalam perkataan. Seterusnya, cara nak menulis nombor dalam perkataan. Memandangkan untuk subtopik kali ini, murid perlu tahu macam mana cara nak tulis nombor dari 1 hingga 100,000. Jadi kat sini cikgu sertakan contoh dari 10 hingga 100,000. Dalam tabel ni boleh tengok diberi angka 43. Jadi dalam perkataan ini cara nak tulis 43. 328. Cara kita baca. Dan dalam bentuk perkataan 328. Cara kita nak tulis dalam perkataan mesti sama dengan cara kita sebut. Sebab itu first pelajar atau murid kena tahu cara baca yang betul supaya kita dapat tulis dalam perkataan dengan betul. Contoh yang ketiga ni, 6,737. Bila kita sebut dan baca dengan betul, dengan secara automatik lah kita tahu macam mana nak tulis dalam perkataan. Sebab yang kita tulis mesti sama dengan cara yang kita baca. 6,737 di bahagian perkataan ni. Seterusnya 21,530. Jadi cara nak tulis dalam perkataan 21,530. Kemudian seterusnya, contoh seterusnya 270,890. Seterusnya, cara kita nak tulis nombor daripada perkataan. Yang ini sebenarnya murid kena tahu baca supaya kita dapat tukarkan daripada perkataan kepada angka. 25. Kat sini tengok macam mana kita tulis angkanya. 656. 6. Tulis dulu 6. 5
Mulakan dengan 5, kemudian baru kita tulis angka 6. Okey, seterusnya 8,600. Okey, 8,000 maksudnya ada 4 angka. Okey, satu lagi cikgu nak bagi tips. Murid kena ingat semula, kalau dalam bentuk sar hanya ada satu angka. Kalau dalam puluh ada 2 angka atau 2 nombor. Kalau ratus mesti ada 3 nombor. Dan ribu mesti ada 4 nombor ataupun angka. Macam ni ditulis 8,000. So first kali yang murid kena ingat mesti ada 4 nombor. Okey, 8,600. Okey, terus tulis 8, kemudian tulis 6. Okey, 49. Okey, 49. Okey, contoh seterusnya 32,621. Okey, tengok kat sini macam mana ditulisnya. Okey, 720,340. Okey, kat sini bertengok 720,000. Kalau dalam 10,000 angkanya atau nombor mesti ada 5. Kalau ratus ribu, nombor atau angka yang ada mesti ada 6. Mesti 6. Itu yang kena ingat. Baiklah, okay, kita dah belajar tadi macam mana kita nak tulis nombor bulat dalam perkataan dan bagaimana kita nak tulis nombor bulat dari perkataan kepada nombor ataupun kepada angka. Okay, seterusnya kita cubalah nak uji diri sama ada faham ke tak apa yang cikgu dah ajar. Okay, nanti cikgu akan share lah live worksheet ni berkaitan apa yang kita dah belajar dalam slide sebelum ni. Cikgu akan share dalam grup WhatsApp dan cikgu akan masukkan dalam Google Classroom. Okay, untuk subtopik kedua kita pada hari ini iaitu mengetahui nilai tempat dan nilai digit bagi nombor bulat. Okay, apa itu nilai tempat? Okay, nilai tempat ialah nilai yang diberikan kepada tempat atau kedudukan digit dalam sesuatu nombor. Okay, nilai digit pula ialah nilai sesuatu digit dalam sesuatu nombor. Okay, kat sini cikgu sertakan tabel nombor bulat yang cikgu gunakan sebagai contoh dalam slide pada hari ini 342,678. Okay, jom kita tengok nilai tempat dan juga nilai digit bagi nombor bulat yang ada dalam tabel ni. Okay, kalau nilai tempat yang murid kena tahu, kalau nilai tempat dia dalam perkataan. Okay, nilai digit dalam angka ataupun nombor. Okay, kita tengok first daripada yang belakang sekali. Ini tips ya. Tengok daripada belakang sekali. Okay, nombor 8 nilai tempatnya ialah sar. Kalau dalam nilai digitnya 8. Kemudian untuk nombor 7, nilai tempatnya adalah 10. Nilai digit 70. Kat sini bila kita disuruh ataupun soalan beritahu nyatakan nilai digit bagi 7 dalam nombor di bawah. Kat sini kalau 7 ni adalah 70, pelajar mesti letak kosong di belakang. Sebab untuk 10 dia akan ada satu kosong dan nombor di depannya ikut yang asal. Kalau kata dalam nombor bulat tu yang bergaris tu ialah 8 dan nilai tempatnya 10, untuk nilai digit tulis 80. Itu tipsnya. Kemudian seterusnya 6. Nilai tempat bagi 6 adalah ratus dan nilai digit kita mesti tulis 2 kosong di belakang. Jadi 600.
Barulah menunjukkan 6 tu adalah 600. Walaupun kat belakang ni, okay, mesti pelik kan? Kenapa nak tulis 600? Kenapa tak tulis 678? Sebab sekarang ni kita nilai digit menunjukkan nilai nombor tu berapa. Kalau ratus, 6 ratus. Dan mesti tunjukkan kosong ada 2 di belakang. Dia tak boleh kurang dan tak boleh lebih. Kalau dah kurang tu, dia dah tak jadi ratus dah. Kalau terlebih, dah sama juga. Okay, 2 kat sini nilai tempat adalah 1000. Jadi kosong di belakang mesti ada 3. Okay, untuk 4 nilai tempatnya adalah 10,000. Jadi kosong di belakang mesti ada 4. Dan 3 di sini nilai tempatnya adalah 100,000. So kosong yang ada di belakang mesti ada 5. Okay, kat sini juga cikgu sertakan sekali, andai kata terjumpa soalan, dia soalan tu suruh cerangkingkan nilai tempat. Cerangkingkan nilai tempat yang cikgu beritahu tadilah. Kalau nilai tempat mesti dalam perkataan. Kalau dalam untuk ceraki nilai digit mesti dalam nombor. Okay, seterusnya, ini ialah contoh kebiasaan soalan yang diberi kepada murid. Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi 6 dalam nombor berikut. Soalan lain yang biasa ditanya kepada murid berkaitan nilai tempat dan nilai digit berbunyi macam ni. Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor bergaris di bawah. Jadi bila murid dapat soalan macam tu, cari nombor yang telah digariskan dan abaikan nombor yang tak bergaris. Jom kita tengok soalan dalam tabel ni. Kita senang nak bezakan mana yang perlu kita tulis nilai tempat dan nilai digit. Tengok nombor 6 dah di highlight merah. Yang pertama 462. 6 ni dalam puluh. Cara bila kita baca pun kita dah tahu 6 tu 60. Jadi nilai tempatnya ialah 10 dan nilai digit adalah 60. Jangan tulis pula 62. Salah tu. Mesti tulis kosong di belakang. Sebabnya nilai tempatnya adalah 10. Yang kedua 1536. 6 di sini nilai tempatnya adalah sah. Kenapa sah? Sebab dia yang paling belakang sekali dan paling kecil. Dan nilai digitnya ada 6. So tak perlu kosong di belakang sebab dia sah. Sah hanya satu saja, iaitu nombornya dirinya sendiri. Seterusnya 608,235. 6 di sini adalah ratus ribu. Dan nilai tempat mesti ada 5 kosong di belakang sebabkan dia adalah ratus ribu. Sama juga jangan ditulis pula 8235 di belakang. Salah tu. Bila dia suruh nyatakan nilai digit, secara automatik yang belakang ni dah tak ada. Sebab kita cuma nak beritahu berapa nilai 6 tu dalam nombor tu. Kalau 100,000, 600,000 dan 5 kosong di belakang. Seterusnya 71,629. 6 di sini adalah ratus. Jadi untuk nilai digit 600. Untuk mengelakkan pelajar confuse ataupun ragu-ragu, sebab itu dalam slide sebelum ni cikgu beritahu murid kena tahulah. Kalau nombor tu dalam sah sahaja, dia akan ada satu nombor. Kalau nombor bulat tu dalam puluh, dia akan ada 2. Kalau dalam ratus, nombor yang ada dalam tu mesti ada 3. 1000 4, 10,000 5, 100,000 mesti ada 6. Baiklah. Sekarang kita uji kefahaman daripada apa yang kita dah belajar.
tadi, iaitu mengenal nilai tempat dan nilai digit. Okay, jadi kat sini cikgu ada berikan link. Okay, kat sini cikgu akan share lah link ni dalam grup WhatsApp dan juga Google Classroom. Okay, jadi pelajar tolonglah jawab dia, sebabnya kalau tak jawab mana tahu kan faham ke tidak apa yang cikgu dah ajar tadi. Okay, itu sahaja daripada cikgu. Okay, cikgu harap video pembelajaran yang cikgu hasilkan ini sedikit sebanyak membantu murid dan ibu bapa dalam pembelajaran kita pada hari ini. Okay, ribuan terima kasih diberikan kepada murid cikgu dan juga ibu bapa. Okay, dan cikgu mohon maaf andai kata ada kesilapan, kekurangan dan kelemahan dalam cikgu memberikan penerangan untuk video pada hari ini. Okay, cikgu harap murid dapat faham dan murid dapat jawab soalan yang diberikan kepada murid yang cikgu akan share nantilah dalam grup WhatsApp dan juga Google Classroom. Okay, itu sahaja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.